Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita akan sama-sama meneruskan lagi pengajian kita mengenai akidah Islam. Kita telah baca sehingga muka surat 619, iaitu berkaitan dengan telaga ataupun qalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Al-Kautsar. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas kita telah baca secara terperinci berkaitan dengan hisab, iaitu kewajipan kita sebagai seorang Islam meyakini berkaitan dengan perhitungan amalan-amalan kita di hari akhirat kelak, dalil-dalil dan juga bentuk-bentuk hisab yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia di hari akhirat kelak. Jadi hisab ini di antara perkara yang sangat penting untuk kita sentiasa bermuhasabah, menghitung dan mengambil kira diri kita, supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala bahawa apa yang kita lakukan, demikianlah kita nanti akan diberikan balasan ataupun ganjaran. Sebagaimana Nabi kata, kama tadinu tudan, itu sebagaimana yang kamu buat, maka sedemikian itulah kamu akan dibalas. Sama ada berbentuk balasan itu ganjaran ataupun balasan itu merupakan balasan terhadap kejahatan yang kita lakukan, kezaliman yang telah kita buat. Kemudian selepas hisab ini kita akan bertemu juga di hari akhirat kelak dengan telaga, ataupun di sini yang dipanggil sebagai haud. Haud ini diterjemah di sini telaga, tapi haud ini juga yang selalu kita dengar itu qalam Nabi. Jadi setiap Nabi mempunyai sebuah qalam. Sebab kita bahasa Melayu ni kalau sebut kata telaga kecil tu je, kan? Telaga air tu ni qalam yang luas, yang macam kita kata, kalau boleh kita lebih luas sikit, tasik lah. Macam tasik maka luas, sebab nanti cedok dia tu macam bintang di langit. Kalau kita kata telaga kecil-kecil pula. Sebab tu di dalam hadis maknanya haud. Haud ni macam kolam. Jadi kolam ni luas lah, macam kita kata tasik, yang luas. Jadi Nabi diberikan kolam tasik ini, akan diminum oleh setiap orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma duduknya di mana itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kolam ini duduk selepas hisab. Maknanya selepas kita muhasabah dan dihisab, kemudian kita akan berjalan masuk ke syurga. Di situ kita akan minum air daripada qalam Nabi Muhammad baru ke syurga. Lepas tu akan merentasi titian siratal mustaqim dan masuk syurga. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa qalam Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini duduk sebelum hisab lagi, itu di pada mahsyar. Sebab kalau tengok sini khilaf ini maknanya dari sudut sepakat dia duduk di padang mahsyar. Cuma bila minum. Jadi pendapat yang pertama ni kata dia duduk di padang mahsyar tetapi sebelum hisab. Maknanya dia duduk selepas daripada kebangkitan. Bila kita dah dibangkit daripada kubur, hak yang mula-mula yang akan dicari oleh manusia ialah qalam ini, untuk nak dapat minum daripada qalam Nabi. Sebab orang yang dapat minum daripada qalam Nabi ni dia tak akan dahaga. Maknanya baru dari sudut campur dengan hadis-hadis lain, dari sudut pendalilan akalnya agak logik lah. Sebab bila dah minum air ni, dia duduk di padang mahsyar pun dia tidak akan terseksa daripada azab di padang mahsyar ni, sebab dia dah dapat minum daripada qalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu di padang mahsyar ini azabnya sangat pedih dengan mataharinya, dengan dahaganya dan panasnya, peluhnya dan sebagainya. Jadi orang yang beriman yang dapat minum daripada qalam Nabi ni mana selamat ni. Dan pendapat yang pertama ni juga melihat kalaulah qalam ni duduk selepas hisab,
dan diminum oleh orang yang nak merentasi titian siratal mustaqim dan masuk ke syurga, maknanya dah tak ada apa dah lah, sebab dalam syurga tu dah nikmat. Jadi minum qalam, tak minum qalam, seolah-olah kalau tak minum pun dah rentas titian siratal mustaqim, masuk syurga dah. Maknanya dah seolah-olah qalam ini bukan nak kata tak memberi makna, maknanya qalam ni duduk sebelum sirat. Mana seolah-olah ada hadis-hadis yang menunjuk seolah duduk belum sirat, tapi ada hadis menunjuk mana sebelum sirat ni, tapi sebelum hisab lagi, mana lebih awal lagi. Jadi khilaf, tapi mereka bersepakat ada qalam Nabi, dan mereka juga bersepakat qalam ini di pada mahsyar. Cuma khilaf sebelum masuk syurga ke ataupun duduk qalam ini diminum selepas kebangkitan. Jadi pendapat yang pertama, yang kedua ni kata bahawa qalam ni duduk sebelum hisab lagi, iaitu bangkit saja daripada kubur, manusia ini dalam kehausan dan nak minum. Jadi orang ni akan mencari air ini, dan mereka yang beriman dengan Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka akan minum di qalam Nabi-Nabi mereka ataupun Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Dan umat yang terbanyak ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minum daripada qalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang tak dihalang oleh malaikat daripada minum di qalam ini. Maknanya seolah-olah mereka ini kalau duduk selepas hisab, maknanya selepas hisab ni dia tak tunggu daripada masa akan ke syurga ataupun ke neraka. Jadi tidak ada makna juga nak dihalang orang-orang yang tidak orang-orang yang nak ke neraka ini. Seolah-olah mereka akan menetati titian siratal mustaqim, tapi tak boleh minum daripada air qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok. Itu sepintalan. Jadi antara yang wajib kita beriman sebagaimana ada dalam hadis ini. Begitu juga dalam Al-Quran Tuhan kata inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada kamu ini al-kautsar. Kalau kita tengok dalam tafsir, maksud dengan kautsar di sini ialah qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dapat diminum oleh umat Islam daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat daripada qalam tersebut. Kata dia, setiap Nabi mempunyai sebuah telaga yang akan dijadikan tempat minumnya sendiri beserta sekalian umatnya, serta setelah selesai perhimpunan di pada mahsyar dan sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi yang kita pakai buku ni kan dia tulis setelah selesai perhimpunan di pada mahsyar. Maksudnya bila dah hisab maka habislah. Sebab orang bila hisab dia tak ke situ dah, dia akan terus sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Macam kita lah lepas cop immigration kan, selamatlah, pergilah. Nak naik kenderaan pergilah ke mana-mana begitu. Ni soal hisab ni, selepas dihitung semua dah check belakang, boleh pergi. Jadi di sini Syekh kita ni mengambil pandangan hak yang kedua. Tapi ada satu lagi pandangan ulama berdasarkan juga kepada hadis-hadis yang lain, mengatakan bahawa kawasan ni duduk selepas bangkit sebelum hisab. Itu ada pandangan yang kedua. Jadi sebab takut nanti saya sebut ni, nanti bila ada timbul ada orang yang kita duk petikan khilafnya ni, sebab ada hadis-hadis lah, beberapa hadis yang menunjuk. Tapi kalau kita tengok, saya rasa lebih kuat bahawa telaga ni duduk sebelum hisab lah. Sebab dengan minum kolam kausar ni, maknanya itulah nikmat bagi umat Nabi Muhammad. Dia tak kena azab, tak kena keperitan seksa di pada mahsyar itu. Sebab dia dah bila dah lepas ke syurga nanti, habis lah kan, dah minum dalam syurga lah. Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai sebuah telaga. Air telaga baginda sallallahu alaihi wasallam yang lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan baunya lebih harum daripada kasturi. Jadi ini sifat-sifat yang kita tak boleh nak gambar kepada jenis air dalam dunia. Sebab ini sebahagian daripada nikmat akhirat. Yang Nabi kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hak tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah telitah.
Itu nikmat dalam syurga. Cuma diberikan kepada kita makluman penyerupaan ini untuk kita faham. Tapi dari sudut hakikat, Tuhan kata kamu tak akan dapat faham hakikat dia, sehinggalah kita ni tengok di padang mahsyar dan kita akan jumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang minum seteguk air dari telaga ini, ia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Mana kalau dia duduk telaga ni, misal kata duduk sebelum masuk syurga, maknanya dia juga terseksa sebelum dihisap dulu. Jadi kalau duduk di sebelum hisap, maknanya di sana dia telah mendapat, orang kata, kerahmatan Allah dah sebelum berada di dalam hisap itu. Diceritakan oleh Sahl bin Sa'ad bahawa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud man marra alayya syariba wa man syariba la yazma wa abada la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni summa yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqalu la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Jadi Nabi sekarang ni kata dia, aku pertama kali yang akan adalah yang pertama kali datang ke telaga. Nabi kata Nabi akan pertama datang ke telaga Kausar ini. Sesiapa yang melalui tempatku pasti dapat minum, dan sesiapa yang sudah minum pasti tidak akan haus selama-lamanya. Ini kelebihan kita minum dari telaga Kausar ini. Nescaya nanti akan ada segolongan dari kaum yang akan datang padaku. Aku sudah mengenal mereka dan mereka pun sudah mengenal aku. Tetapi tiba-tiba ditutuplah pandangan antaraku dengan mereka itu. Mana dihalang maksudnya ni. Disekat oleh para malaikat daripada mendekati kolam ini. Lalu Nabi kata, orang ni orang kita macam kita lah. Ya, ni orang kita, mari Nabi kata, mari. Lalu para malaikat kata, tetapi aku diberitahu oleh malaikat, maksudnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat sepeninggalanmu. Orang selepasmu puak-puak ni buat bidah, buat salah. Aku lalu berkata, celaka sekali bagi orang yang membuat perubahan sepeninggalanku, mana dia buat penyelewengan terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ini dijauhkan daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain, hadis yang sahih juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat Nabi di kubur Baqi'. Nabi bawa kayu, Nabi toreh ke atas tanah tu, pasir. Lalu Nabi kata kepada para sahabat Nabi, dia kata, alangkah seronoknya kalau aku boleh tengok saudara-saudaraku. Nabi kata, wadidtu law anni ara ikhwan. Mana seronoknya wadid, mana Nabi kata tu ingin sangat kalau nak boleh tengok ikhwani, saudara-saudaraku. Lalu sahabat Nabi kata, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, la, tidak. Ikhwani humul antum. Nabi kata, tidak. Antum ashabi, kamu semua ni sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladina ya'tuna min ba'di. Saudaraku ini ialah orang-orang yang datang selepas aku. Mana Nabi mati, dia datang, yu'minu Nabi, dan beriman kepada aku, kata Nabi. Jadi Nabi begitu sekali nak tengok umat-umat yang beriman kepada Nabi tapi tak pernah jumpa macam kita. Jadi Nabi sayang nak jumpa kita. Jadi kita sekarang ni macam mana nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana ingatan kita, kasih kita. Sekarang ni masuk Rabiul Awal ni, kasih kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita tidak sebut Nabi, tidak ingat Nabi, tidak selalu bercakap-cakap pasal Nabi dalam rumah kita dengan anak-anak kita. Jadi sekiranya kita banyak bercakap pasal Nabi, pasal sahabat Nabi, maka suasana ni hidup dalam rumah. Sebab itu saya tengok tertarik juga bila kita baca kitab hadis-hadis Nabi, kitab Fadail, kitab Hayatus Sahabat, kita boleh berasa macam mana mereka hidup. Tak ada tafsir banyak pun, kita baca aja. Dan kita boleh berasa macam mana orang yang ada iman, dan diceritakan kepada kita tabi'at iman dia tu macam mana, hidup dia, perangai dia.
supaya kita yang kita kata tidak ada masa untuk nak fikir iman dan fikir amal ini, bila dengar kisah-kisah para salihin, kita dengar cerita-cerita para salihin ini akan menghidupkan hati kita. Jadi Nabi SAW kata, wah, aku kalau boleh jumpa Allah SWT. Nabi kata, ikhwan ini humul ladina ya'tuna min ba'di, hak mari selepas dia beriman dengan Nabi. Lalu sahabat Nabi SAW kata, fasa'al qawnahum alal haud, nanti aku akan jumpa, tunggu dia nanti di atas kolam aku, di kolam. Nabi kata ni, nak tunggu di kolam. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifunahum, bagaimana kamu boleh kenal mereka ini? Sebab Nabi kata dalam hadis yang ni kan, Nabi kata akan datang kaum ni, a'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal dia pun kenal aku. Mana umat Nabi Muhammad? Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu boleh kenal umatmu ni ya Rasulullah? Kamu tak jumpa, tak kenal. Kalau sahabat Nabi yang 120,000 tu Nabi kenal belaka. Sahabat Nabi ni 120,000 orang. Nabi kenal, Nabi tahu. Dia jumpa dengan dia. Sekarang ini hak yang Nabi tak pernah jumpa. Macam mana Nabi nak kenal? Lalu bila Nabi kata begitu, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, kata Nabi, contoh kata dia, bagaimana sekiranya kamu mempunyai satu kumpulan lembu, yang dalam banyak-banyak lembu itu yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya keemasan, warnanya gelap, hitam. Tapi dalam kalangan banyak lembu tersebut ada satu kelompok lembu yang warnanya bertampak, warnanya bercoreng, tampak. Kaki warna badan hitam, kaki putih macam lembu susu. Kaki putih, muka putih, di dahi dia maksudnya, di dahi dia putih. Mana apakah kamu boleh beza di antara lembu yang banyak-banyak ini? Kata sahabat, bahkan boleh kenal. Lalu Nabi kata, begitulah nanti aku akan kenal umatku dalam khalayak manusia yang banyak itu, ghurram muhajjalina min atharil wudu. Mereka ini akan cerah, tangan dan kaki mereka ini kesan daripada wudu. Mana Nabi akan tengok muka dan tangan kaki orang-orang beriman ni bercahaya di hari akhirat. Nabi boleh kenal orang yang kekal dalam wudu. Maknanya orang yang kekal dalam wudu ni orang jaga sembahyang lah. Mana sekarang ni nak katanya wudu yang kita ambil ini kena ambil molek, biar penuh, orang kata biar penuh rata molek, jangan ambil lebih kurang. Sebab apa nanti? Dia adalah cahaya pada hari akhirat. Dia adalah cahaya pada hari akhirat. Bahkan wudu ini kadang-kadang kita tidak ambil perhatian. Dia juga adalah awet muda. Jadi orang nak suruh awet muda, dia pakai makeup banyak, tak pakai wudu. Sebab takut habis makeup, beli mahal-mahal takkan nak wudu. Makeup mahal kan, beli beratus-ratus, bila dah pakai pagi, tunggu balik kerja lah misalnya. Orang tina anak-anak kita ni nak cover juga. Tapi di sini ulama kata ni, dengan pakai wudu, selalu berwudu ini akan dilihat ceria dan manis. Mana awet muda lah, setiap awet muda nak suruh nampak manis. Maknanya dengan sentiasa berwudu ini menjadikan kita kelihatan ceria dan manis. Sebab itu setengah daripada mereka menjadikan mereka ini sentiasa dalam keadaan wudu. Batal je ambil, batal. Ambil sentiasa dalam keadaan wudu. Sebab itu kata Imam Al-Junaid, untuk menjadikan hati kita ini bersih, kata dia, hendaklah sentiasa berada di dalam taharah. Mana taharah dengan makna membersihkan diri dengan berwuduk dan membersihkan hati daripada kotoran maksiat. Jadi sekiranya itu dijaga, maka muka akan kelihatan cerah. Muka cerah. Kan ni kita ada tengok orang duk kempen dalam TV, beli bedak muka cerah. Jadi kita orang lelaki mungkin tak penting sangat muka cerah, tapi ada orang yang penting muka cerah. Nak suruh nampak cerah. Jadi bagi kita orang beriman, nak suruh nampak muka cerah, kita sentiasa ambil wuduk, maka dia akan tengok cerah. Sebab tu kalau kita tengok orang Afrika ke Tuan Haji kan, duk selalu pergi keluar dakwah, kadang-kadang tengok muka orang tuang kulit hitam, tapi muka jernih. Muka jernih. Kan nak cari orang Afrika muka putih, tak ada lah macam orang India ke muka putih, tak, tapi dia panggil muka jernih.
muka jernih. Sebab apa? Sebab kesan daripada wuduk. Mana kita tengok badan memang hitam lah. Nak cari orang India ke macam orang Afrika Negro tu, tak ada cerah. Tapi walaupun gelap, muka dia jernih. Muka jernih. Kadang-kadang kita tengok ada orang putih muka dia, tapi bengih. Bengih, tidak nampak jernih muka dengan keimanan. Jadi itu qalam Nabi. Hak ni juga wajib kita beriman kerana telah sabit daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang qalam. Cuma khilaf qalamnya duduk di mana. Dan orang beriman daripada umat Nabi Muhammad akan minum daripada qalam tersebut. Habis hisab, sama ada kita pergi qalam dudukah mengikut satu pandangan. Kalau tidak kah, kalau hisab qalam ni duduk di depan, maksudnya dengan selepas hisab, maka setiap orang akan melintasi titian sirat. Cuma sirat ini ada di antaranya yang menolak sirat ini dengan makna jejantas titian di atas neraka jahanam. Kita dengar ada dalam surat khabar. Tapi pendapat yang kuat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur ulama ahli sunnah mengatakan bahawa erti sirat ini ialah jejantas, jejambat yang diletakkan di atas neraka dengan syurga, dan setiap orang akan merentasi titian tersebut untuk masuk ke syurga. Bagi orang yang beriman akan merentasinya, ada yang merentasinya dengan laju, ada yang merentasinya dengan merangkak, ada berlari, ada menyerah, ada mengesok, ada macam-macam. Yang penting kalau yang beriman akan dapat sampai ke dalam syurga. Sementara mereka yang kufur, ahli maksiat akan jatuh ke dalam neraka. Ada mana neraka ini sebagaimana kita akan tengok nanti, lahu kalalib, ada penyangkut. Mana orang lalu tu dia sangkut batu. Sampailah habis ahli-ahli manusia yang duduk di atas pada masyarakat nanti, semua dah masuk syurga, semua masuk neraka. Neraka ni akan tanya kepada Allah, fahal min mazid, ada lagi tak Tuhan? Tuhan dia tanya, fahal min mazid, ada lagi tak tambah? Bila dah semua habis, Tuhan akan tutup pintu neraka. Hak yang neraka duduk dalam tutup selama-lamanya, hak yang beriman akan diazab dan akan dikeluarkan. Sebagaimana nanti yang kita akan tengok. Baik, titian sirat ini kata dia Imam At-Tirmizi, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah membaca, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wahidil qahhar. Qalat ya Rasulullah, aina yakunun nas? Qala ala sirat. Pada hari digantikan bumi ini dengan bumi yang lain, dan demikian pula halnya langit, mana langit yang kita tengok yang ada ini akan bertukar, serta semua orang menampakkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Lalu Aisyah berkata, maksudnya bila dah nanti kiamat, semuanya akan habis dihisab dan nanti akan ditukar. Maka Aisyah bertanya Nabi SAW, manusia di ketika itu di mana? Maka baginda bersabda menjawab, di atas titian sirat. Jadi perkataan sirat adalah suatu jalan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Maksudnya seolah neraka begini, maka diletakkan titian sirat. Orang akan melalui dan melintasinya. Itu adalah pendapat jumhur. Semua orang yang terdahulu, maksudnya umat yang daripada Nabi Adam dahulu, dan orang yang datang belakangan daripada umat Nabi Muhammad sekarang sampailah habis, akan melaluinya sehingga mereka dari tempat perhimpunan di pada mahsyar. Maksudnya selepas dihisab, dalam berhimpun di pada mahsyar dihisab, selepas hisab akan dibawa oleh malaikat ke titian sirat. Kalau yang kufur akan dihumbang ke dalam neraka itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut ada sebilangan daripada mereka itu yang memang tak lalu sirat pun dihumbang terus ke dalam neraka oleh malaikat. Dengan makna dia akan pergi ke sirat lah, tapi dicampak ke dalam neraka. Ada hak yang melalu akan ditarik oleh malaikat ke dalam sirat. Bukan maksud saya tak lalu sirat ni, maksudnya tak naik ke atas. Dan sebab Tuhan kata dah nanti wa in kullun illa waridha, semua nanti akan lalu. Maksudnya lalu tapi akan dihumbang oleh malaikat ke dalam neraka. Ada hak yang dikait oleh neraka, jatuh ke dalam neraka tersebut.
Jadi ahli syurga akan melaluinya dengan selamat dan sampai ke hujung jalan masuk ke syurga. Mereka menuju ke sana untuk meneruskan perjalanan ke syurga. Manakala bagi ahli neraka, ketika melaluinya akan terjatuh bergelimpangan ke bawah, hanya berarti masuk ke dalam neraka itu. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tuhan kata tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, iaitu akan lalu titian sirat. Ini adalah perkara yang mesti berlaku dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang beriman, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu, mana akan kekal berada di dalamnya itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, yudrabus siratu baina dhahrai jahannam, akan dipasang neraka itu di atas dua tebing neraka jahannam. Tebing neraka lalu ke atas. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuhu. Man dha tu tak ada. Awwalu man yujizuhu. Yang pakai buku tu dia tulis min dha nun. Sebenarnya dha tu tak ada. Awwalu man yujizu. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'watur rusuli yawma idzin Allahumma sallim. Wa fi jahannam kalalibu mislu syauqi as-sa'dani ghaira annahu la yu'lamu ma qadru 'izamiha illa Allah azza wa jalla takhtafu an-nasu bi a'malihim. Ini gambaran api yang akan mengait orang yang lalu di atas titian tersebut. Kata dia, kemudian dipasangkan di sebuah jambatan di atas tebing dua tepi neraka jahanam. Maksudnya seolah-olah neraka di bawah tebingnya, maka diletakkan surga pula apa tu, titian di atasnya. Kemudian yang lepas akan menuju ke syurga. Aku, kata Nabi SAW, dan umatku yang mula-mula sekali menyeberanginya. Berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad orang pertama akan menyertai. Habis umat Nabi Muhammad, barulah umat-umat lain akan mengikutinya. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara pada hari itu melainkan para rasul sahaja. Mana manusia akan senyap. Sedangkan ucapan para rasul kita ikut tu hanyalah Allahumma sallim, ya Allah selamat, ya Allah. Itulah doa yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul supaya diselamatkan umat. Di dalam neraka jahanam ada beberapa pengait seperti duri pohon sa'dan. Macam kita kata pokok duri lah. Neraka tu naik, api dia tu di pucuknya itu macam duri tarik ke bawah. Maka kata dia, di dalam neraka jahanam ada beberapa pengait seperti duri pohon sa'dan. Tidak ada yang dapat mengetahui kadar saiznya melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Macam mana bentuk dan saiznya, tapi kata Nabi ada duri besar. Pengait-pengait inilah yang akan menyambar orang-orang yang sesuai dengan amalannya ketika di dunia, yang berlaku buruk atau akan yang berlaku berkelakuan buruk, maksudnya ahli maksiat dan membawa dosa, tentu akan disambar oleh api neraka ini jika tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya orang yang mendapatkan ampunan Tuhan dan dia bertaubat daripada dosa dan kesalahan, maka mereka ini akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, semuanya akan berguguran ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir dalam perbincangan ilmu akidah kita yang wajib kita percaya dalam rukun-rukun iman yang 6 ini, iaitu wujudnya syurga dan neraka. Habislah kita akidah kita. Mungkin 2016 ni maknanya habislah kitab kita ni. Lama benar dah tuan Haji Wahid nak baca zaman dulu baru nak habis. Jadi terakhir sekali dalam i'tiqad kita,
Yang wajib kita yakini ialah beriman kepada syurga dan neraka ini, beriman kepada hari akhirat, termasuk yang kita dah baca. Akhir sekali kesudahan kepada kita umat manusia, sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Itulah yang kita panggil ending, kesudahan terakhir kita. Jadi sekiranya kita hidup akhirnya ini kembali kepada Allah dengan syurga, maka dia adalah sangat hidup. Tapi sekiranya kita hidup dan akhirnya ini membawa ke neraka, maka itu adalah kita kata keburukan, yang dikatakan penderitaan. Jadi suka duka hidup di dunia ini bukan hanya berakhir dengan kematian, tapi suka duka kehidupan dunia ini bila kita berakhir dengan kita dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu dalam Quran Tuhan kata fa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang benar-benar bahagia dan berjaya itu bukan orang banyak duit banyak, orang banyak duit, orang yang banyak macam-macam dunia, habuan dunia ni, itu bukan tanda kebahagiaan. Walaupun kita menganggap dia sebagai orang berjaya. Orang berjaya bagi kita orang apa? Orang duit banyak, rumah besar, kereta banyak, kerja jawatan tinggi, kita tu berjaya belaka. Tapi kita lupa bahawa orang berjaya ini sebenarnya orang yang mempunyai amal-amal soleh dan bekal-bekal kebajikan untuk ke akhirat. Itu sebenarnya orang berjaya. Cuma oleh kerana yang kita fikir neraca kita hidup dunia, maka berjaya bagi kita kalau kita tengok anak-anak kita berjaya sebab bila dia dah ada jawatan, ada duit. Sepatutnya kita tengok anak-anak kita ni berjaya bila mereka ada agama. Gitu. Baru kita tengok berjaya. Ada jawatan bagus, tapi kena ada agama. Ada jawatan, ada duit, ada agama, berjaya. Sebab dengan iman itulah yang akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau ada duit tapi tidak ada iman, kita akan tengok walaupun berjaya dari segi dunia, tapi belum pasti berjaya di dalam kehidupan akhirat. Sebab itu kata Nabi SAW di sini, dalam hadis yang lain, wa ammal ladzina syaqau, adapun orang-orang yang celaka dan menderita itu fa finnar, iaitu mereka yang akan dihumban ke dalam neraka. Jadi Tuhan dah berikan gambaran awal kepada kita bahawa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Tetapi kesudahan kepada kita yang akan menjadi penentuan ialah sekiranya kita berakhir kehidupan ini, nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga, maka kita berjaya. Tapi sekiranya kita mati dan berakhir kehidupan kita yang nanti kita akan dimurkai Allah dan diumbang ke dalam neraka, maka kehidupan yang kita lalui itu kita terdiri daripada orang-orang yang tidak berjaya. Mana orang-orang yang duka. Sebab itu pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa orang muflis? Lalu sahabat kata, al-muflisu minna man la dirham lahu wa la dinar. Orang muflis ikut fahaman kita, orang yang tak ada duit skeping. Skeping. Mana orang tak ada duit dan tidak ada duit dirham, tak ada duit dinar. Mana tak ada duit langsung, muflis. Macam kita diisytiharkan muflis. Mana ada hutang 30,000 tak boleh bayar, bank isytihar muflis. Bila isytihar muflis, mana susahlah hidup, mana dia dah di blacklist kita. Jadi macam mana nak meneruskan kehidupan sukar? Dah duit tak ada. Tapi Nabi kata, orang yang muflis ini, orang yang pergi ke akhirat kelak, dia telah menzalimi orang tu, menyakiti orang ni, yang akhirnya kebaikan-kebaikan dia ini diberikan kepada orang yang dizalimi, diberi kepada orang zalim. Habis kebaikan dia. Nak bayar tak boleh, kezaliman banyak lagi. Lalu dia ambil kejahatan orang lain tu bubuh kat dia, ambil kejahatan orang lain bubuh kat dia, sampailah nanti dia terpaksa menanggung bebanan kejahatan dan keburukan orang lain dengan sebab kezaliman dia, sehingga tidak ada kebaikan-kebaikan yang boleh menyelamatkan dia. Maka kata Nabi, itulah orang muflis, iaitu orang pergi ke akhirat tidak ada bagi dia apa-apa kebaikan hasanat yang boleh menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syurga dan neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang taat,
dan berbakti dengan kenikmatan, maka kepada orang yang derhaka dan bersalah tentulah akan diberi balasan berbentuk seksaan, dan seksaan itu ialah neraka jahim, neraka yang sangat buruk dan pedih azabnya. Ini dilakukan sebagai hukuman terhadap mereka sebab mereka telah melakukan dosa besar serta kejahatan-kejahatan yang luar biasa di dunia ini. Jadi jahim itu sendiri adalah merupakan tempat penyiksaan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada beberapa nama untuk neraka antaranya. Jadi di akhirat kelak nanti ada syurga, ada neraka. Neraka ini banyak nama dia, sebagaimana syurga juga ada nama dia. Tapi nama kepada neraka ini kalau kita tengok, semuanya memberi makna keseksaan dan juga penderitaan yang sangat pedih. Jadi dengan sebab itu, orang-orang yang nak bertaubat ini, dia hendaklah sentiasa mengingati azab neraka ini, supaya dengan mengingati azab, mereka akan bersegera untuk bertaubat. Jadi di antara nama-nama neraka ini kata dia narun hamiyah, ataupun hawiyah, neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini bermakna neraka yang jurangnya dalam. Manakala jatuh dalamnya tak boleh keluar. Hawiyah ialah suatu jurang yang sangat dalam. Sesiapa yang jatuh ke situ pasti tidak dapat kembali dan naik ke atas. Tentang neraka ini Tuhan telah gambarkan dalam Al-Quran. Tuhan kata fa'amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikan dia, karena banyak jahat, fa ummuhu hawiyah, dia akan dihumbang ke dalam neraka hawiyah ini. Lalu Tuhan tanya, wa ma adraka ma hiya, kamu tahu tak bagaimana engkau akan kamu ketahui tak apa yang dimaksudkan dengan neraka hawiyah itu? Maka kata Tuhan, narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Kita sebab itu setengah daripada para salihin dahulu, bila mereka ni buat dosa, dia marah kepada nafsu ini. Dia kata, wahai nafsu, kamu ni sanggup dan berani untuk melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah. Lalu diambil api hak yang kecil atas dunia, dibakar sikit tangan dia, untuk dia berasa sekiranya kamu wahai nafsu, sebab kalau dibakar tangan, semua badan akan rasa sakit. Dia kata, kamu api yang ni pun kamu dah tak sanggup, sakit dah rasa dengan panas terbakar dia, bagaimana kamu sanggup untuk nak buat dengan dosa maksiat, sedangkan api neraka yang akan datang itu apinya sangat panas. Apinya sangat panas. Maka kata dia, itu untuk mereka mengingatkan. Kata dia narun hamiyah, iaitu api yang panas membakar, iaitu api yang sangat panas. Jadi dengan sebab itu akan datang nanti dia akan sebut tahap kepanasan api neraka ini berganda-ganda lebih panas daripada api yang kita ada. Jadi kalau kita tengok api kita ni pun ada berbagai-bagai darjah Celsius dia. Api yang kita bakar biasa 100 darjah Celsius terbakar mendidih. Ada. Nak suruh cair besi kena panas lagi. Dan kalau dah sampai kepada 800 darjah Celsius, besi pun dah jadi air. Dah jadi air, hak panas lagi pun cair lebur. Bagaimana kalau kita tengok macam lahar gunung berapi apa tu, meluak-luak turun itu berapa ratus darjah Celsius tu. Kalau tengok kena batu-batu hancur, kena tanah-tanah runtuh, lalu kok pokok tangguh terbakar. Begitu sekali bagaimana sekiranya api yang sepanas sedemikian terkena tubuh badan kita, sudah tentulah kita kata hancur terus, lebur. Sebab kita ni api biasa ni pun hangus terbakar. Kita tengok macam mana mayat orang-orang bukan Islam, hak kafir itu, bila dibakar dengan api ni hangus, tinggal debu dah. Bagaimana kalau kita tengok dibakar di hari akhirat kelak, yang mana Tuhan jadikan bentuk siksaan nanti, walaupun dibakar dengan api yang sangat panas, badan material itu tidak akan musnah, tetapi akan bertukar dalam bentuk penyiksaan yang bertulisan, bertukar kulit, bertukar wajah, bakar lagi, bertukar lagi, bakar lagi. Begitulah penderitaan yang akan dialami oleh mereka yang
kufur dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara nama neraka ini neraka lazah. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha lazah nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Ini Tuhan sebut ayat ini kepada orang kafir Quraisy. Umayyah ke siapa ni yang tersebut yang sangat menentang Nabi SAW dan sibuk mengejar dunia. Tapi kita tengok Tuhan kata neraka yang begini sifatnya, kata dia kalla innaha lazah, tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkannya dia seronok di atas dunia, sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya. Umayyah bila dengar hadis ini, ayat ini berasa takut. Akan menjulang apinya, membakar serta menggugurkan kulitnya, menghancurkan ubun-ubun kepalanya dan anggota tubuh badan. Maknanya sekali dijilat api, seluruh tubuh badan akan hancur musnah. Neraka itu juga memanggil dan menarik orang-orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. Maknanya neraka ini, api ini akan menjilat tubuh badan mereka. Dan ia mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakat. Nampak? Sebab itu di dalam Al-Quran Tuhan kata, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan seolah-olah kita berdiri tegak gini, kata Tuhan, jangan kamu cenderung kepada yang zalim, kerana nanti kamu akan dijilat api neraka. Sebab seolah-olah kalau duduk lurus tak sampai api, dengan sebab miring ke sebelah maka boleh jadi kamu akan dijilat api. Maka dengan sebab itu kekal istiqamahlah. Jangan sampai cenderung kepada keinginan-keinginan yang dimurkai Allah. Jadi kerana kehebatan panasnya api neraka lazah ini, sehingga kulit kepala akan terkupas dengan sendirinya, ia juga akan menyambar orang yang berdekatan dengannya, sedangkan orang yang mendekatinya tidak lain kecuali orang-orang yang tidak suka menerima kebenaran dan berpaling apabila diajak berbuat baik untuk tunduk kepada Tuhan. Mana macam kata tadi, orang ajak suruh betul, suruh jadi orang baik, tak nak jadi orang baik, akan dijilat api neraka. Dan neraka ini kalau surga nanti baunya 400 tahun sudah dibau oleh penghuninya, begitu juga neraka, keganasan dan kegerunannya ini akan dapat dirasai oleh ahli-ahli neraka daripada jarak yang jauh lagi. Dia dah dengar dah gegaran api neraka nak menjilat dia ini. Jangan kata dia cenderung ke sana. Sebaliknya, yang paling suka dilakukan adalah mengumpul harta kekayaan dan menyimpannya dalam peti besi yang bertutup rapat. Ini kerana ia sangat tamak pada harta sehingga dijadikan hiasan dan pameran sahaja di dunia, jauh sekali untuk dibelanjakan pada jalan yang diperintahkan oleh agama. Jadi sekiranya kita mengumpul harta dan harta itu tidak dijadikan alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ini akan mengancam kita. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang nak mati, dia nak minta kepada Allah sebab duit dia banyak, dia nak sedekah. Jadi tak ada masalah. Sedekah ini waktu kita ada, waktu kita zakat. Kalau kita ada duit nak gunakan, kita gunalah untuk kebajikan-kebajikan. Untuk makan ya silakan. Untuk beli harta-harta pun silakan. Dan untuk kita susun atur kehidupan silakan. Tapi sampai tidak ada untuk buat kebajikan, maka itu adalah kerugian. Sebab itu kita kata ada setengah ulama dia bahagi harta ni untuk 3 bahagian. Satu bahagian untuk disimpan, satu bahagian untuk dimakan, satu bahagian untuk disedekahkan. Kan comel deh, mana bahagian untuk disedekah ada, bahagian untuk makan ada, bahagian untuk simpan ada. Sebab kalau tak simpan kan nanti susah-susah, tabiatnya kita nak simpan. Tapi sekarang ni kita kadang-kadang sentiasa simpan dan tidak ada bahagian untuk diagihkan. Sebab itu kata Imam Ghazali, bila kita nak kepada akhirat, kita mesti ada rasa cintakan akhirat. Nak suruh lahir cinta akhirat, kita kena berzuhud kepada dunia. Nak zuhud kepada dunia macam mana? Kata dia, hak tak ada jangan cari, hak ada sila beri. Hak tak ada jangan cari,
ada sila beri. Mana agihkan kepada orang-orang yang berhajat. Kemudian kita cuba untuk menjadikan diri kita ini tidak berkehendak kepada dunia. Kita cuba. Kemudian bila dah tiga-tiga ni berjaya, maka kita akan boleh untuk melahirkan dalam diri kita ini satu perasaan dingin terhadap dunia. Itu hak paling tinggi dalam zuhud. Maksudnya kita tidak rasa berkehendak kepada dunia sebagaimana orang sakit semua lihat makanan bukan tak sedap, dia tahu sedap, lazat, tetapi nafsunya tidak rasa, tidak ada keinginan, dingin bila melihat makanan walaupun dia kelihatan sedap. Maka sekiranya berlaku demikian, maka itulah yang dikatakan zuhud terhadap dunia dan cinta akan akhirat. Tapi sekiranya kita melihat kepada dunia ini, liur kita berair, maka kelazatan kita juga meningkat. Maka dengan sebab itu kita akan meninggalkan akhirat dan lupakan kejayaan-kejayaan kita di akhirat, dan kita akan terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara. Kemudian yang seterusnya kita baca sikit lagi nama dia je. Sa'ir ini salah satu nama neraka ialah sa'ir. Tuhan kata wa'atadna lahum azabas sa'ir. Kami sediakan kepada mereka ni azab neraka yang apinya menjulang-julang. Maknanya neraka ini jenis api yang marak, membesar. Begitu juga nama neraka ini neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar. Maka mereka yang kufur ini kami akan bakar dia dengan Saqar ini. Wa ma adraka ma Saqar? La tubqi wa la tazar. Mu tahu tak Saqar tu apa benda? Iaitu neraka yang akan membakar, hancur, tidak akan tinggal apa. Lawahatun lil bashar, yang akan menggugurkan segala kulit-kulit kita ini. Alaiha tis'ata asyar, dan yang mengawal selia di atas pintu-pintu neraka ini nanti 19 orang malaikat. Maknanya tidak ada jalan untuk orang kata nak keluar, nak lari terlepas, kau kena buat ayat ke atas, tak ada. Memang tidak ada jalan keluar, kata dia. Iaitu neraka Saqar yang sangat dahsyat. Neraka itu membakar, maksudnya tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya begitu bahkan binasa terus. Ia terus membakar kulit manusia. Maknanya neraka ini akan menghancurkan kita. Maksudnya tidak membiarkan tertinggal, ialah tidak membiarkan begitu sahaja terhadap apa yang diletakkan di situ. Mana macam kertas api tengah bawah bubuh ya, tu bakar. Maknanya tak akan duduk, tak ni duduk dia tak terbakar dulu, lepas tu bahasa. Nak katanya api ini menyambar untuk menghanguskan terus. Sebab itu kata Tuhan dalam ayat lain, kata Tuhan dalam surah apa? Nun. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini surah Nun apa ni? Qalam ataupun dalam surah Tahrim tu. Kata qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakaran dia api dan batu dan juga manusia yang akan menjadi bakaran neraka. Dan api ini juga akan menjadikan tubuh badan manusia ni hangus, hitam, terbakar. Kemudian nama lagi nama neraka ialah Al-Hutamah. Tuhan kata kalla la yunbadanna fil hutamah, kamu akan dihumbang ke dalam neraka hutamah. Apa ma'adraka mal hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api yang marak membakar. Allati tattali'u 'alal afidah, api yang akan ditutup rapat ke atas kita. In alaihim musadah, sesungguhnya mereka akan diikat pada palang-palang, pada kayu-kayu, dan akan dihumbang ke dalam neraka nanti fi amadin mumaddadah, pada palang tiang yang melintang macam kita pergi bakar bubuh ikan, lipat gulung-gulung. Begitulah mereka yang kufur akan dipanggang, akan dibakar di dalam neraka jahanam nanti. Kemudian kesengsaraan neraka jahanam ini insya-Allah kita akan tengok dalam pengajian yang akan datang, bagaimana api neraka ini membakar manusia. Wallahu a'lam. Cuma hari Sabtu depan kita tak ada kuliah. Mungkin Sabtu yang terakhir lah kot, 20 lebih nanti. Sebab Sabtu depan ni sepatutnya saya ada kuliah di Ceras,
Tapi tak ada kuliah juga sebab ada mesyuarat kat luar. Sampai 16 sampai 22 tak ada. Jadi maknanya insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. Ya. Tempat perlindungan. Ya. Sama atau lebih. Nah, okey. Persoalannya di pada mahsyar nanti ada azab. Dan ada tempat persinggahan mungkin orang yang selamat. Jadi di dalam kubur nanti juga ada azab. Apakah kalau kita kena azab dalam kubur, di pada mahsyar nanti akan ringan? Jawab dia tidak. Sebab kita dah baca dah dalam bab azab kubur dulu. Kubur ini adalah permulaan. Sesiapa yang selamat dalam kubur ini, yang selepasnya lebih mudah. Sesiapa yang tidak selamat dalam kubur, hak selepasnya itu lebih dahsyat. Maknanya sebab itu kubur ini sebagaimana yang Nabi sebut di dalam bab azab kubur dulu, dia kata sama ada dia adalah taman-taman syurga ataupun parit-parit neraka. Jadi sekiranya orang yang berada dalam kubur nanti dia selamat daripada soal kubur yang dipanggil fitnah kubur, malaikat yang akan datang bertanya tentang siapa Tuhan kamu, siapa kitab panduan kamu, siapa nabi kamu yang diturunkan kepada kamu. Kalau dia selamat di sini, maka dia akan terlepas daripada siksa kubur. Dan Nabi dah beritahu bahawa antara salah satu daripada siksa kubur selain daripada orang kata bakaran-bakaran neraka yang ditunjukkan, yang dihala kepada dia ataupun parit-parit neraka itu, dia berupa himpitan kubur. Sehingga Nabi kata setiap orang yang dikebumikan itu, yang pertamanya akan dikenakan himpitan kubur. Semua akan kena kecuali orang-orang yang selamat. Dan Nabi kata himpitan kubur ini akan berlaku sehingga menjadikan tulang rusuk dia ni berselisih. Nabi buat dalam mana akan dihimpit dalam kubur. Walaupun ditanam dalam kubur dia luas, ataupun dalam kubur yang ruang dia sempit, ataupun dia terbakar tenggelam air, semuanya akan melalui proses ini. Walaupun cuma dinamakan kubur sebagaimana kita sebut hari itu kerana itu pada adatnya. Tetapi Nabi nak memberitahu bahawa setiap orang mati, sama ada dia dikuburkan di dalam bumi ataupun dia hancur berkecai menjadi abu tidak dikuburkan, dia juga akan melalui proses sedemikian, iaitu akan diseksa di dalam alam barzakh nanti, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Walaupun jasadnya telah dibakar ataupun badannya telah hancur, pecah berkecai, maka dia akan melalui juga proses seksa kubur, fitnah kubur, soal kubur sebagaimana. Dan jika selamat, hak selepas itu akan lebih mudah. Tetapi jika dalam kubur ini tak selamat, hak selepas itu akan lebih payah dan azabnya akan lebih berat. Boleh? Allah, ya. Macam mana? Tak dengar. Terjun dulu. Tak faham. Allah, saya tak jumpa juga hadis tu. Allah, mana dia terjun ke dalam neraka sebelum waktunya. Patutnya tak berlaku lah. Sebabnya sebelum nak terjun ke dalam neraka itu mesti akan melalui proses hisab. Dia tak akan boleh pergi terjun sendiri. Allah, saya tak jumpa juga. Kalau ada jumpa mungkin kita boleh tengok juga. Cumanya prosesnya akan, setiap orang nanti akan
dihisap dahulu sebelum dia akan dibawa ke neraka. Dia tak akan berlaku dia pergi terjun dalam neraka sebelum dia dihisap. Sebab neraka ni akan terima ahli dia. Dia tak akan terima bukan ahli. Maknanya tidak boleh siapa-siapa nak pergi terjun, dia sebenarnya bukan ahli neraka. Jadi ahli neraka ni sebab nanti akan masuk neraka orang-orang yang memang layak untuk masuk neraka. Dia tak akan berlaku ahli syurga masuk neraka dia. Sebab itu adalah ketetapan Tuhan bahawa orang yang beriman akan masuk syurga. Walaupun dia masuk neraka tapi akan keluar lah sebab dia beriman. Jadi yang masuk neraka nanti masuk neraka dengan sebab dosa maksiat yang dia lakukan. Dia tak akan masuk neraka sebab dia perah dan dia nak terjun. Itu tak akan berlaku lah. Sebab berdasarkan kepada hadis-hadis ini bahawa yang akan masuk neraka itu ialah orang kafir dan ahli maksiat. Dia tak berlaku dah peras, dia berasa nak marah dia pergi terjun kah? Tak akan berlaku sedemikian. Sebab apa? Sebab akan masuk neraka ini hanya ahli-ahli neraka. Itu hak yang kita faham lah. Setakat yang ni. Kalau ada hadis-hadis lain dan cerita-cerita kalau sah benar hadis tersebut, mungkin perlu kita fahami secara jelas bersama dengan hadis-hadis yang lain bagaimana peristiwa ini boleh berlaku. Sebab Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak melakukan dosa dan maksiat ini. Dia tak akan masuk. Hak masuknya mereka sebab neraka ni azab. Jadi tak akan terhumbang ke dalamnya kecuali orang-orang yang memang akan dibakar di dalam neraka tersebut. Dan Tuhan boleh memaafkan hamba-hamba yang melakukan dosa dan masukkan syurga boleh. Tetapi untuk orang-orang yang buat taat tidak dihumbang ke dalam neraka sebab janji Tuhan dia akan menyelamatkan. Wallahu a'lam. Boleh ni? Setakat itulah yang saya tahu. Mungkin kalau ada cerita ni boleh kita tengok semula lah bagaimana nak faham. Kalau ada hadis pun mungkin tidak begitu cara fahamnya secara direct. Mesti difaham secara bersama dengan hadis-hadis lain. Kalau tidak nanti maknanya hadis ini akan bertentangan dengan hadis-hadis lain menunjukkan bahawa ahli syurga ni tak akan masuk neraka. Sebab dia tak buat dosa. Kecuali dia buat dosa masuk neraka tapi diberi syafaat keluar semula. Itu lain cerita dia. Sebab dia mendapat syafaat Nabi. Maknanya dia dikeluarkan setelah diberikan syafaat daripada Nabi tapi dia memang patut masuk neraka. Jadi ini menunjukkan tentang kedudukan Nabi dan kebesaran Nabi SAW dan syafaat. Sebab Tuhan beritahu dalam bab yang sebelum ni kita dah bincang bahawa Nabi-Nabi ada syafaat dan begitu juga orang-orang yang tertentu diberikan oleh Nabi syafaat untuk mensyafaatkan orang lain. Tuhan kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Antaranya tidak ada siapa boleh memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Iaitu syafaat Nabi kepada umatnya, orang yang alim dan soleh kepada orang yang lain. Itu di antara golongan-golongan yang diberi keizinan oleh Allah untuk mensyafaatkan orang lain. Okey, wallahu a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. La taj'al fina wa la ma'ana shaqi wa la mahruma wa la manfa'ana ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi